Kisah saya. Kisah seorang anak desa yang ingin mencapai international recognition sebagai MDRT. Kisah seorang anak desa yang dilahirkan di sebuah kampung yang indah, iaitu Kampung Batu Mengkebang, Kuala Krai, Kelantan. Ini keluarga kecil saya. Keluarga yang sentiasa memahami dan membantu dalam merealisasikan impian saya sebagai MDRT. MDRT adalah satu perkataan yang senang untuk disebut, tetapi sukar untuk digapai tanpa keinginan dan percaya pada diri. Tidak percaya pada diri mampu mencapai gelaran ini. Melihat MDRT sangat jauh dan sangat susah untuk dicapai oleh insan biasa seperti saya. Itulah saya yang dulu. Sehinggalah pada Januari 2016, saya telah terpilih dan menghadiri satu MDRT Experience di Hong Kong. Saya mengenali dan benar-benar jatuh cinta dengan MDRT. Saya jatuh cinta kerana melihat sikap dan energi yang ditunjukkan oleh semua MDRT di sana. Sangat peramah, sangat mesra, suka membantu, sangat positif, penuh energi. Saya benar-benar tertarik dan ingin menjadi sebahagian dari insan hebat itu. Selesai 3 hari conference, dalam flight balik ke Malaysia, saya tidak lena tidur, memikirkan dan terus memikirkan dan merangka strategi untuk mencapai impian saya ini. Saya terus merangka dan mengira berapa target yang perlu saya capai untuk menjadi seorang MDRT pada tahun 2016. Alhamdulillah, saya menemui jawapan itu sama seperti kawan-kawan, sahabat-sahabat di hadapan saya sekarang ini. Jom kita susun strategi berbaki 5 bulan lagi. Percayalah, kita mampu. Kita mampu. Kita mampu. Sebenarnya, saya juga seperti anda semua. Bukan mudah untuk seorang ibu seperti saya mempunyai anak 4 yang kecil dan yang mana memasak pada setiap pagi, menguruskan anak, menguruskan rumah tanpa pembantu. Kadang terfikir, kadang terpaksa, betul ke apa yang saya telah buat? Kadang apabila saya keluar bekerja, saya terpaksa mengetuk pintu rumah pengasuh pada pukul 3 pagi. Kadang terpaksa drive seorang diri 3-4 jam dari Johor ke KL, kepenatan, tidur seorang diri di tepi highway, terpaksa demi sebuah kejayaan. Tetapi pada saya, itu semua bukanlah halangan dan alasan untuk saya jadikan impian saya terkubur. Saya terus fokus kepada apa yang saya ingin capai. Seperti kata Jack Ma, bilioner daripada China, jika ada 9 ekor arnab di padang, fokus kepada satu. Kejar yang satu. Kejar sehingga dapat dan akhirnya kita akan dapat seekor arnab. Jikalau anda mengejar 9 ekor arnab, anda tidak akan dapat anak tersebut, tetapi lelahlah yang akan dapat. Fokus kepada hasil, fokus kepada yang satu. Di saat berdepan dengan kata-kata negatif, saya selalu teringatkan sebuah cerita yang disampaikan kepada saya di saat awal memasuki bidang ini. Cerita yang disampaikan oleh seorang leader. Anda nak dengar cerita ni? Okey, hari ini akak share cerita yang selalu bermain dalam fikiran saya. Ada sebuah kolam kecil yang sangat indah. Tinggal beberapa
keluarga katak dan anak-anaknya dari kolam tersebut. Berhadapan kolam tersebut ada sebuah menara di atas bukit. Pada suatu hari, di saat semua tengah melompat dari satu daun teratai ke daun teratai yang lain sambil melompat dengan gembira dan berbunyi ong, 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 ong. Tiba-tiba keluar satu cadangan dari seekor katak besar untuk membuat pertandingan memanjat menara tersebut. Tentu cantik pemandangan dari atas menara, kata katak tersebut. 9 ekor anak katak bersetuju, termasuk seekor anak katak kecil. Tiba-tiba, pada hari pertandingan pada esok harinya, pom! Whistle permulaan dilepaskan. Semua orang berlari ke arah menara. Penonton bersorakan sambil berkata, "Kita ni katak, tak mampu nak panjat menara." "Kita ni katak," penonton kedua berkata, "kita ni katak, kaki pun pendek, nak melangkah bagaimana?" Penonton ketiga berkata, "Menara tu jauh, tak sempat sampai, anda akan lelah." Dan penonton terakhir berkata, "Hai katak kecil, engkau tu paling kecil, tak akan mampu sampai punya." Mendengarkan kata-kata negatif dari penonton, seekor demi seekor katak lemah semangat dan mengalah. Seekor demi seekor katak tumbang dan akhirnya tinggallah seekor katak kecil yang bersemangat berlari dan berjaya memanjat menara. Semua katak pelik. Semua katak terpegun dan bertanya, "Hai katak kecil, engkau tu kecil. Kenapa engkau sampai dan mampu sampai ke menara?" Anda nak tahu apa respon si katak? Rupanya si katak kecil tu pekat, tak mendengar kata negatif yang disampaikan oleh penonton-penonton tersebut. Itulah saya, itulah kita semua sahabat-sahabat dalam mencapai kejayaan, dalam meneruskan kejayaan. Usah didengari kata-kata negatif. Abaikan kata-kata negatif. Sentiasa pekatkan telinga dan percaya pada diri sendiri. Terus berusaha dan fokus. Dalam mencapai impian, berbagai onak dugaan kita redah. 12 malam di rumah pelanggan, sampai call tak berangkat, rejection sana sini. Itu semua biasa untuk orang yang nak berjaya. Saya percaya sahabat-sahabat di hadapan saya juga mengalami proses yang sama. Proses untuk berjaya. Think big, trust yourself and make it happen. Tanpa menoleh, saya berlari, menyusun strategi, memanjat dan terus memanjat tangga impian. Saya ingin memeluk sejambak lili di atas pentas dan diiktiraf sebagai MDRT. Saat saya mengejar, saya ingin menyudahkan impian saya bergelar MDRT pada tahun 2016. Malangnya, di saat tengah mengejar, 14 Oktober 2016, saya telah mengalami dugaan kemalangan sehingga tidak boleh berjalan. Lutut saya pecah 4 dan pada masa itu, saya terpaksa terlantar di atas katil selama 5 bulan. Tidak boleh membengkokkan sedikit pun lutut. Lutut saya di keadaan pecah 4 macam gini, pecah 4. Tidak boleh membengkokkan lutut. Nak pergi ke toilet pun susah pada masa itu, sahabat-sahabat. Perlu ke saya kecewa? Perlu ke saya kecewa, sahabat-sahabat? Perlu ke saya menguburkan impian saya? Tidak. Tidak sama sekali, sahabat. Semangat untuk menjadi MDRT di dalam diri saya kuat, sahabat. Saya yakin ketentuan Allah pada saya tentu ada hikmah yang besar. Di saat saya lemah, saya berpegang pada Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan menguji hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah uji saya kerana saya kuat.
ada rezeki yang lebih besar yang menanti saya di hadapan. Sahabat-sahabat sekalian, ujian dan dugaan datang dalam pelbagai cara. Di saat kita diuji, bersabarlah. Bersabarlah sahabat. Rehat seketika. Tarik nafas dalam-dalam. Relax. Hujan, sahabat-sahabat, hujan tidak akan membasahi bumi selamanya. Berhenti hujan, di hujungnya ada pelangi yang indah. Pelangi menampakkan warna. Mac 2017, apabila lutut saya boleh dibengkokkan, saya dah boleh menggunakan wheelchair pada masa itu. Saya terus mengejar impian yang tertangguh. Bekerja dan terus bekerja. Kesihatan semakin baik. Dan saya dah boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat walaupun menggunakan kerusi beruda 2. Nikmat kesihatan yang tidak ternilai kepada saya. Saat ini sahabat, saya bukan bersendiri. Saya mempunyai suami, anak-anak, keluarga, pelanggan dan sahabat-sahabat yang sentiasa muncul menghulurkan bantuan dan semangat. Mereka lah membuatkan semangat saya tidak pernah luntur. Terima kasih suami, anak-anak tersayang, ibu yang tidak pernah putus mendoakan saya, sahabat-sahabat, staf-staf di agensi saya, staf-staf di company saya yang sentiasa meniupkan api semangat. Saya sayang anda semua. Berdoa, berusaha, berlari, mengejar dan alhamdulillah pada Mei 2017 dalam wheelchair saya mencapai MDRT pertama saya. Syukur padamu ya Allah kerana engkau sentiasa mendengar rintihanku, kerana engkau sentiasa mendengar doaku. Terima kasih orang sekeliling saya yang membantu saya tanpa ada syarat, yang sentiasa bersama saya. Tanpa anda, siapalah saya? Sahabat-sahabat Kad MM semua, jika akak boleh, anda pun tentu boleh. Tekadkan semangat, bulatkan impian dan terus melangkah. Orang yang paling berkuasa sahabat adalah orang yang boleh menguasai dirinya sendiri di saat senang dan sukar. Sebenarnya sahabat, setiap orang pasti mempunyai dugaan dalam perjuangan. Cuma dugaan dan perjuangan mungkin bentuknya berbeza. Paling penting sahabat, bukan apa dugaan, tetapi bagaimana cara kita hadapi dugaan tersebut dan transform kepada momentum untuk berjaya. Bak kata orang kampung akak, gapo hokmu rasa, bangun, buat, tak sah ada cara benda lain, fokus dan tak sah ngalah. Buat je. Setelah mencapai MDRT, banyak impak dan perubahan dalam kehidupan serta perhubungan dengan pelanggan serta kawan-kawan saya. Klien lebih percaya dan bangga mempunyai ejen seperti saya dan kawan-kawan positif lebih ramai. Branding diri dalam industri semakin kukuh. Matlamat lagi jelas. Matlamat saya ialah untuk mencapai MDRT setiap tahun dan melahirkan lebih ramai MDRT dalam agensi saya, dalam company saya serta dalam industri saya, insya-Allah. Dari segi habit juga, habit semakin bagus. Habit kita automatik akan bertukar kepada lebih positif dan resultnya lebih Percayalah, jadilah MDRT, change your habit, change your result. Sahabat-sahabat KMM semua, berbaki 5 bulan lagi, kita mampu untuk capai MDRT. InsyaAllah, hari ini KMM akan share
10 resepi yang KMM telah buat untuk mencapai MDRT dalam masa 5 bulan. Resepi yang pertama ialah doa dengan yakin, berusaha tanpa putus asa. Bangunlah sahabat di saat 1/3 malam, bangun, merintih, berdoa kepada yang berkuasa kerana dialah sebaik-baik perancang sahabat. Resepi yang kedua, selalu memohon restu suami dan ibu. KMM yakin isteri-isteri solehah di hadapan KMM semua sentiasa memohon restu dan doa daripada seorang suami. KMM juga yakin jejaka-jejaka terpilih di hadapan semua sentiasa meminta restu dari insan keramat bergelar ibu. Resepi yang ketiga ialah share impian dan keinginan sahabat-sahabat kepada keluarga serta sahabat yang betul. Ini perkara penting yang setiap tahun KMM akan buat, iaitu akak share impian akak, apa fokus utama akak kepada keluarga serta sahabat-sahabat saya. Mereka lah jam loceng saya dan sentiasa mengejutkan saya di saat terlena. Yang sentiasa meringankan beban saya, yang sentiasa memberi tunjuk ajar kepada saya dan memahami keadaan di saat saya kesuntukan masa. Resepi yang seterusnya dan yang keempat ialah sentiasa bergaul dengan rakan yang positif dan mempunyai matlamat yang sama. Sahabat yang positif sentiasa meniup api dalam diri anda dan semangat untuk sama-sama berjaya. Resepi yang kelima dan tidak kurang pentingnya ialah bersedekah. Sedekah sebagai punca pintu rezeki dan pembuka pintu rezeki. Sahabat-sahabat, dengan bersedekah tidak pernah membuatkan kita miskin sahabat. Bersedekahlah, bukalah pintu rezeki sahabat-sahabat sekalian. Resepi yang keenam, fokus kepada COI dan sentiasa memberi referral kepada anda. Referral sangat penting dalam proses kesinambungan seterusnya dan memudahkan proses mendapatkan appointment sahabat. Resepi yang ketujuh dan agak penting pada saya, pada KMM rasa ialah tukar mindset anda. Tukar mindset anda kepada mindset orang yang berjaya. Mindset orang yang berjaya sentiasa positif sahabat, sentiasa berfikiran besar dan sentiasa berkeinginan untuk berjaya. Okey, resepi yang ke-8 ialah visualkan kejayaan anda. Akak selalu visualkan akak memeluk sejambak pink lili di atas pentas dan diumumkan sebagai MDRT. Pada KMM, pink lili pekat merupakan simbol MDRT KMM. Resepi yang ke-9 ialah rancang. Perbezaan antara impian dan realiti ialah bertindak. Sahabat-sahabat, anda perlu merancang tindakan anda dalam masa 5 bulan berbaki ini. Anda perlu kira berapa lagi shortage yang anda ada untuk mencapai RM 327,900. Kira berapa seminggu minimum yang perlu anda buat. Siapa target market anda? Dan medium ataupun teknik bagaimana yang anda ingin gunakan. Resepi yang terakhir dan yang ke-10 ialah carilah mentor. Carilah mentor yang sentiasa akan mengapai tangan anda di saat anda rebah sahabat. Carilah mentor yang boleh menunjukkan dan cara yang betul untuk anda mencapai MDRT. Saya doakan semua sahabat-sahabat yang berada di hadapan KMM semua mencapai MDRT 2022. Ingat,
paling penting sahabat-sahabat, jika anda mempunyai impian, walau bagaimana dugaan anda hadapi, kuasai diri anda. Jangan sabotaj impian anda sendiri. Ini kisah saya. Kisah saya mencapai MDRT dalam wheelchair. Kisah sahabat-sahabat pula, lakarannya bagaimana?